من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Ramadan yang kita lalui tahun ini sudah masuk ke sesi yang penghujung. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan 10 yang terakhir ini. Jadi Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita, kerana Nabi SAW sempat menghadiri Ramadan sejak disyariatkan sekitar 9 tahun. Jadi proses 9 tahun ini dicatat oleh sahabat, diriwayatkan oleh isteri-isterinya, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dekatnya, apa saja tindakan dan gerakan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dicatat di dalam hadis. Jadi Rasulullah SAW sangat luar biasa ketika menghadapi 10 hari yang terakhir ini, kerana di dalamnya ada kelebihan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah, yang Rasulullah SAW sendiri tak nak terlepas daripada peluang untuk mengambil kebaikan-kebaikan anugerah yang diberi di akhir Ramadan ini. Cuma kita perlu tahu bahawa penghujung yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini setiap tahun yang kita lalui, dia adalah kemuncak kepada amal ibadat di bulan Ramadan. Sebab itu Nabi SAW menyebut awal Ramadan itu rahmat. Dia mula membuatkan kita merasa cinta, rasa sayang dengan Ramadan, rasa mula jina, mula selesa dengan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya kita dah mula menghayati, kita dah mula sebati dengan bulan Ramadan ini. Kita mula banyak pengampunan, walaupun daripada awal Ramadan memang pengampunan disediakan daripada siang sampai ke malam. Sebab tu ada 2 potong hadis yang Nabi sebut, man qama Ramadan, itu malam, man qama itu cover seluruh malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan seluruh dosanya yang terdahulu. Ini peluang kita untuk membersihkan dosa kita di dalam bulan Ramadan ini. Dan satu lagi yang cover di sebelah siang, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi 2 hadis ini ulama dalam beberapa kesimpulan menyebut bahawa dua-dua, kalau hari lain waktu istijabah doa, waktu berkat, waktu yang mustajab itu ada di waktu-waktu tertentu. Tetapi di dalam bulan Ramadan, siang dan malam, Allah Ta'ala kurniakan pengampunan, kurniakan istijabah doa. Ini sangat penting untuk kita manfaatkan, khususnya di hujung Ramadan. Bila di penghujung, kita ni bila lawan lari, di penghujung lawan lari itu, penghujung nak sampai ke garisan tamat, itu perlu dipecut habis-habisan. Jadi Nabi SAW bila datang saja akhir Ramadan, dia dah memperkemaskan dirinya, memperkemaskan ibadahnya, memperkemaskan doanya, tinggal rumah beriktikaf. Amalan paling pertama yang dianggap sebagai sunnat muakkadah
oleh para fuqaha kita, sangat dituntut adalah i'tikaf fi Ramadan. Itu simbolik kepada meninggalkan rumah kita, meninggalkan keselesaan kita, meninggalkan apa apa saja yang kita ni bergantung kepada rumah kita, bergantung kepada kerja kita, bergantung kepada kehidupan dunia ini. Itu adalah simbol kepada pergi sepenuhnya kepada Allah, daripada dunia menuju kepada uh, berada di pangkuan Allah Subhanahu wa taala, khususnya berada di dalam masjid, kerana syarat i'tikaf kena berada di dalam masjid. Jadi Nabi meninggalkan Aisyah menyebut Nabi melewatkan makan malamnya ke sahur. Makan malam dia berbuka puasa kemudian tidak makan. Terus beribadat di malam Ramadan itu sampai malam 10 yang terakhir ni sampai ke sahur. Baru Nabi makan sahur kemudian meneruskan i'tikafnya di dalam masjid. Tidak keluar kecuali untuk qada hajat, untuk tukar baju, untuk keperluan yang mendesaklah, baru Nabi keluar. Kalau tidak, Nabi tak keluar. Berada di dalam masjid selama 10 hari itu dengan i'tikaf. Di dalam i'tikaf itu ada baca Al-Quran, di dalam i'tikaf itu ada istighfar, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada salawat, di dalamnya ada doa, perbanyakkan ibadat, muhasabah di dalam masjid itu. Jadi timbul persoalan di kalangan kita yang tidak bercuti, yang tidak mengambil cuti untuk melaksanakan i'tikaf ini. Ulama kata semampu mungkin, kerana dia adalah sunat muakkadah, dituntut kepada kita semampu mungkin kita buat. Kalau kita boleh balik pada kerja langsung ke masjid, ambil barang di rumah, terus ke masjid sampai ke subuh esok, kita qiyam, kita beristighfar, kita i'tikaf di dalam masjid itu sampai ke lepas subuh, lepas sahur apa semua, kita masuk kerja balik. Nanti petang ada peluang lagi masuk. Jadi manfaatkan sebaiknya waktu 10 yang terakhir ini untuk kalau boleh kita beriktikaf. Itu adalah simbol kita meninggalkan dunia, meninggalkan keterikatan kita dengan dunia untuk sepenuhnya tumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling penting untuk kita berusaha mendapatkan momen yang paling berharga ini. Kalau kita tak dapat, sangat rugi. Kalau kita tak pernah melaksanakan, sangat rugi. Lelaki, perempuan, anak-anak dibawa untuk i'tikaf sekali supaya mereka juga dapat menjiwai, merasai pendidikan kita, juga mengajak mereka untuk sama-sama berada di dalam masjid. Jadi dalam masjid tu kita cerita apa ibadat-ibadat yang perlu kita buat kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Makna dia i'tikaf, melapangkan diri, mengosongkan seluruh keterikatan dunia, kita pindah berada di dalam masjid. Dan kita lihat di tempat kita ini banyak tempat masjid-masjid yang memang membuka ruang untuk kita beriktikaf. 2-3 tahun yang lalu sebelum Covid, memang masjid-masjid menyediakan daripada berbuka puasa, morehnya sampai ke sahurnya disiapkan dan dibuka ruang seluas-luasnya untuk orang-orang datang beriktikaf. Jadi jangan sampai kita lepaskan peluang ini. Yang tak pernah lagi kena usaha supaya bagi ada i'tikaf di dalam kehidupannya. Jangan sampai tahun ini terlepas langsung i'tikaf di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, nak mencari Lailatul Qadar. Cantiknya tahun ini dapat dilihat dengan jelas, berlaku puasa berbeza time, berbeza hari. Saudi puasa awal dan ada dalam 49 negara kot yang dicatat mendahului puasa daripada kita. Jadi malam ganjil kita dengan malam ganjil mereka berbeza. Bila malam ganjil berbeza,
Lailatul Qadar juga berbeza di antara kita dan di antara mereka. Jadi sebaiknya kita manfaatkan 10 malam terakhir ini menganggap semuanya adalah malam Lailatul Qadar. Bangun macam biasa. Jangan sampai ada malam yang kita rasa kurang sikit malam ni genap, malam ni kita kurang sikit. Tetapi bila ada dua suasana seperti itu, jadi elok kita manfaatkan 10 yang terakhir ini dengan sebaiknya. Bukan lama pun. 10 ini adalah proses kita mengejar Lailatul Qadar kerana anugerahnya luar biasa. Anugerahnya tak mampu kita buat di bulan-bulan yang lain. Kita sanggup berebut diskaun, orang buka sana kedai, gudang apa semua, diskaun. Turun sikitnya, turun kadang kita pergi beli, tak luar pun. Makna dia turun dengan tak turun sama, mahal duk macam tu lah. Tetapi Allah Ta'ala beri diskaun ni amat luar biasa. Diskaun ini amalannya dahlah berkali ganda, malah seperti 1000 malam. Sekitar 85 ke 83 ke 85 tahun amalan ini. Jika kita buat sekali, gandaannya luar biasa. Jadi jangan sampai kita terlepas peluang ini dengan diskaun dan gandaan yang begitu banyak. Jangan sampai ada di kalangan kita yang tak dapat pahala tersebut. Itu yang kedua, nak mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pernah berada bersama tuan-tuan guru, kami dulu bersama dengan tuan-tuan guru kami, Masya Allah, luar biasa kita melihat kesungguhan mereka, melihat suasana mereka beriktikaf, bawa beg keperluan tu untuk berada di masjid, untuk iktikaf, untuk hidupkan ihya bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an dalam sepotong hadis menyebut, aku tidak pernah melihat Nabi ahya lailahu, tak pernah tengok Nabi menghidupkan malam tu hampir keseluruhan. Ulama kata mungkin keseluruhan malam, mungkin juga aghlabahu, kebanyakan malam. Maknanya kalau tidur adalah sikit, tetapi hampir keseluruhan malam dimanfaatkan oleh Nabi SAW, yang puasanya penuh 30 hari dalam sebulan. Hanya di bulan Ramadan sahaja Aisyah kata dia melihat Rasulullah SAW. Kalau Nabi yang telah diampunkan, yang dicatat di dalam Al-Quran dengan akhlak yang mulia, kelebihan yang luar biasa, pun beramal seperti itu, apatah lagi kita yang banyak kekurangan ini sangat perlu untuk kita memanfaatkan 10 hari yang terakhir itu. Kalau boleh kita perbanyakkan istighfar, mohon ampun daripada Allah, daripada ibu bapa, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Hari ini tag dalam WhatsApp saja dah boleh minta maaf banyak. Yang ada mak, ada ayah, telefon. Mohon maaf supaya berlaku pengampunan daripada mak ayah, daripada kita sendiri, daripada kawan-kawan, supaya betul-betul kita keluar nanti kita mendapat dapat menjiwai takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu Nabi sebut as-saumu junnah, puasa itu perisai. Tattaqun, kalimat tattaqun itu daripada wiqayah, waqayaqi. Daripada kalimat wiqayah, dia membawa maksud melindungi kita. Jadi bila kita berpuasa, kita mendapat pahala, kita dicucikan, dibersihkan, hati kita mula mendekati Allah, kita mula merasai bahawa diri kita dijaga oleh Allah, diperisai di sekitar kita. Syaitan tak mampu masuk, bisikan tak mampu masuk, apa saja kejahatan yang nak ganggu kita tak mampu, kerana kita ada perisai yang menjaga kita di sempena bulan Ramadan ini. Jadi di luar Ramadan nanti pun kalau kita meneruskan ibadat puasa, ibadat jaga lidah, jaga mata, jaga nafsu,
jaga semua ini, kita juga akan mendapat junnah, perisai yang terhasil daripada kalimat taqwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita uh, perbanyakkan muhasabah. Dalam muhasabah kita, ketika kita beriktikaf itu, kita akan jumpa, oh teruknya aku sembahyang tidak tepat waktu, sembahyang jamaah dalam satu hari kurang berapa, anak isteri aku macam mana, itu adalah tanggungjawab aku. Jadi bila kita dalam bersendiri itu, kita bermuhasabah, melihat bagaimana untuk membaiki diri, bagaimana untuk menampung kelompongan yang ada. Jadi minta doa kepada Allah untuk beri kekuatan kepada kita, kerana kehidupan kita pergi di akhirat nanti, kita ada keterikatan dengan tanggungjawab yang diletak di atas bahu kita. Anak, isteri, mak ayah, adik-adik, jiran-jiran, orang-orang yang dekat dengan kita, semua itu ulil qurba, mereka tu ada tanggungjawab. Zakat kita, zakat kalau elok sangat bayar di bulan Ramadan. Jadikan setiap tahun, bukan hujung tahun, tetapi di dalam bulan Ramadan ini, kerana gandaan tinggi, cari orang yang paling kita lihat memerlukan, kita bayar zakat kepada mereka. Jadi sedekah, zakat, semua perkara-perkara ini boleh kita masukkan di dalam muhasabah kita. Sampai bila kita nak seperti ini? Kehidupan dunia dah setiap hari membawa kita ke penghujung hayat kita. Setiap hari menambah waktu, mendekatkan kita dengan hayat ajal kita. Jadi sama-sama kita manfaatkan time, masa yang terbaik, bulan yang terbaik, hari yang terbaik, waktu yang terbaik ini untuk kita bersihkan diri, kita dekatkan diri dengan Allah dan memohon supaya dikurniakan kepada kita anugerah-anugerah yang di-offer di dalam bulan Ramadan ini. Jadi ketika kita berada di hari kemuncak ini, perhatian sangat penting untuk kita berikan kepada ibadat ini. Jangan sampai ada di kalangan kita yang terlepas momen yang paling berharga ini. Daripada awal 10 yang terakhir ini, marilah kita memperkukuhkan diri, bersemangat, mengajak anak isteri. Nabi SAW bukan ketuk bilik rumah dia saja, dia keluar pergi ketuk rumah Ali dan Fatimah. Ali dengan Fatimah berjiran sebelah sana, dia pergi ketuk, bangun, qiyam, ini malam 10 yang terakhir. Nabi SAW sampai ke tahap itu, dia tidak mahu orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya terlepas anugerah hebat ini yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi saya mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan, mengajak siapa saja yang mendengar ini, mari kita ambil kesempatan ini. Jangan sampai kita diganggu dengan aktiviti lain, diganggu dengan nak sambut raya. Banyak sangat program-program yang disiapkan untuk menjerat kita setelah keluar saja bulan Ramadan, habis. Jangan sampai seperti itu. Kita harap junnah jadi perisai kepada kita ini. Kita pergi ke mana pun, kita sudah bersih, kita dah dapat menghindari daripada kita terjerumus semula ke dalam suasana yang tidak bagus untuk diri kita, menjauhkan kita daripada Allah. Ulama memberi perumpamaan, jangan sampai kita jadi seperti itik. Itik, kita tengok dia mandi, sangat berusaha untuk membersihkan, menyisir setiap bulu-bulunya, satu persatu, mandi lama. Bila orang kampung kata itik ni mandi berhadas, makna dia seolah-olah mandi hadas, dia mandi besar, kerana memang dia betul-betul menyucikan diri dia.
Tapi bila dia naik saja daripada bersih tu, jumpa limbah, jumpa tempat air kotor, dia masuk balik ke situ, dia sudu balik ke situ. Kita tidak mau jadi tabiat seperti itu, kerana kita dah bersihkan diri, kita nak supaya kita kekal berada di dalam keadaan takwa, kekal meneruskan ibadat yang Allah Ta'ala uh, fardukan, yang Allah Ta'ala syaratkan kepada kita. Tambah lagi 6 hari di bulan Syawal untuk menyempurnakan puasa kita, zakat fitrah kita jangan sampai terlepas. Boleh bayar di 10 yang terakhir itu pun dah bagus. Daripada awal bulan lagi sebenarnya dah disyariatkan zakat fitrah untuk menyuci, tambah menyuci lagi puasa kita, amalan kita, kekurangan kita, untuk menyempurnakan ibadat kita yang kita minta taqabbal Allah, semoga Allah Ta'ala makbulkan, semoga Allah Ta'ala terima ibadat kita ini. Kita mohon sangat kita dapat menyempurnakan anugerah kita. Makna dia ibadat kita ni yang kita nak hantar kepada Allah, yang kita nak tunjuk kepada Allah ini, kita buat sesempurnanya. Jangan sampai macam Allah Ta'ala tuntut korban daripada Habil dan Qabil, satunya membawa yang terbaik, yang kedua membawa sayur-sayuran. Korban yang dikemukakan adalah yang paling buruk, yang tidak baik, menyebabkan Allah Ta'ala tidak menerima amalannya. Jadi kita sangat berharap, memohon bantuan daripada Allah. Kita doa dah hari-hari, Allahumma a'inna ala siyam, ala al-qiyam, ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran wa ghaddil basar wa hifzil lisan. Kita doa dah. Kita minta dah, Allahumma ja'alna min utaqaika fi hadzal syahril mubarak. Setiap malam di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala buka laluan untuk kita mencatat nama kita di dalam syurga yang telah dibuka pintunya, dibebaskan daripada api neraka, dicatat nama kita di dalam syurga sebagai ahli syurga. Sebab itu ulama kata Allah Ta'ala sebut, masuk saja Ramadan, pintu syurga dibuka. Makna dia peluang untuk kita nak masuk ke dalam syurga itu dibuka luas untuk kita. Nanti di syurga nanti kita hidup abadi. Hidup abadi ini luar biasa, tidak ada penghujungnya. Daripada kita bermalas-malasan sekarang, kita tidak mengambil peluang terbaik ini, menyebabkan kita tidak dapat syurga yang terbaik, walaupun dapat yang level bawah, tetapi sebenarnya anugerah Allah luas, besar. Jangan bimbang, tetapi jangan sampai kita tidak memanfaatkan 10 hari yang terakhir ini. Jadi saya dengan itu mengajak sekali lagi diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita perkemaskan diri kita, melaksanakan ibadat sebaiknya, seikhlasnya, untuk kita berhadapan dengan Allah. Ya Allah, ini amalan yang aku buat sebaiknya, mohon terimalah amalan ini. Jangan sampai amalan yang kita buat ini sambil lewa rasa lompong, ada yang tak kena, yang tak sempurna. Bila kita nak minta taqabbal Allah tu, kita rasa malu, ya Allah, aku nak persembahkan hasil amal aku ini, kerja yang aku buat ni sangat tidak layak. Allah Ta'ala nak terima ke tak terima ni? Jadi jangan sampai jadi seperti itu. Jadi kita harap sangat seikhlas mungkin, jangan berkira lagi. Ini sangat penting untuk kita baiki hati kita. Ya Allah, aku nak buat ibadat ni, aku tak kira, aku tidak hitung, aku nak kalau boleh sepenuhnya aku nak buat ibadat ni. Kadang kita berkira cari yang masjid yang buat yang pendek, masjid yang cepat, masjid yang kita berkira. Jadi untuk Allah, untuk kita nak bagi, Allah Ta'ala nak bagi anugerah kepada kita pun, kita berkira lagi, tapis-tapis lagi untuk nak ambil kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Itu amat rugilah kita. Jadi sama-sama kita
meletak keikhlasan yang tertinggi di dalam diri kita, berusaha untuk muhasabah ini, akhirnya kita dapat manfaatkan Ramadan ini dengan sebaiknya. Semoga kita keluar daripada bulan Ramadan ini tercatat sebagai utaka minan nar, bebas daripada api neraka, dosa kita dibersihkan, pahala bertambah, uh, hubungan kita dengan Allah menjadi baik, malah kita merasai, menjiwai ada ketakwaan di dalam diri kita di penghujung Ramadan ini, merasai Allah Ta'ala jaga kita, ada perisai, ada kekuatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang membuatkan kita tidak lagi terpaling kepada dunia, terpesona dengan habuan-habuan dunia. Dengan itu saya akhiri pertemuan dalam siri ini. Moga ada manfaat untuk diri saya, tuan-tuan semua. Sama-samalah kita berusaha untuk ihya 10 yang terakhir ini dengan sebaik mungkin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.